Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Okey, bagus. Semua apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Hari ini cikgu mau kamu melihat satu tayangan video yang akan cikgu paparkan. Cikgu mau semua murid fokus dengan video ni ya, sebab lepas ni cikgu akan bagi soalan berdasarkan video. Beberapa kawasan di seluruh negara mencatatkan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat jam 8 pagi tadi. Berdasarkan laman web Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, status kualiti udara di Segamat Johor dilaporkan tertinggi pada bacaan 112. Untuk laporannya, kita terus bersama Amirul Hakim Lokman di Ceras Ibu Negara ketika ini. Amirul, bagaimana hasil tinjauan anda? Ya Nusha, kalau ikutkan sejak saya keluar daripada rumah tadi pun, beberapa bangunan pencakar langit di sekitar pusat bandaraya ataupun Ibu Negara memang penglihatannya dikaburi dengan keadaan penampakan jerebu. Lebih-lebih lagi dapat anda saksikan di belakang saya, memang di sekitar tengah pusat bandaraya daripada bahagian Taman Bukit Segar Ceras ketika ini. Dan kalau ikutkan bacaan seperti anda kata tadi, Segamat Johor dilaporkan dengan tertinggi 112. Tapi pada jam 9 pagi tadi, bacaan indeks IPU kualiti udara di Segamat Johor meningkat lagi pada 126 bacaannya. Dan yang kedua tertinggi adalah dilaporkan di Kota Baru, Kelantan dengan 111. Dan beberapa kawasan seperti di Ceras di sini. Okey kelas, apa yang kamu lihat daripada video tadi? Kereta banyak, ada bangunan. Okey, kereta banyak betul. Satu, bangunan yang banyak, kilang-kilang. Semua ni mengeluarkan asap. Kan? Sebab tu dalam video tu, apa yang berlaku dalam video tu, bila asap berkumpul satu tempat, Jadi kabur pandangan. ya jadi kabur dan jadi jerebu. Okey, siapa yang menyebabkan benda ni berlaku? Manusia. Ya betul, manusia, diri kita sendiri. Sebab semua yang menggerakkan sistem kereta, kilang, semuanya pekerjanya adalah manusia. Dan cikgu mahu tahu macam mana benda ni boleh terjadi. Sedangkan kita hidup dalam udara yang bersih dan tiba-tiba ada kejadian macam ni. Bagaimana benda ni boleh berlaku? Ya, berpunca daripada Pembakaran terbuka. ya salah satunya perkara terbuka. Tapi kalau tengok di video tadi, berpunca daripada kilang-kilang, asap exhaust. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu mau kamu semua belajar tentang udara, iaitu topik pencemaran udara. Okey, baiklah murid-murid, apa itu pencemaran udara? Okey, pencemaran udara adalah satu keadaan yang melibatkan pencemaran di dalam udara yang memudaratkan dan mengganggu keselesaan hidupan manusia, mengganggu organisma lain dan juga mengganggu terutamanya tajuk kita hari ini alam sekitar, iaitu bagaimana pencemaran udara ini mengganggu ekosistem alam sekitar. Baiklah kelas, okey, cikgu akan terangkan apa itu bahan-bahan pencemar yang menyebabkan pencemaran udara. Di sini cikgu fokuskan ada 4 bahan pencemar yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu yang pertama karbon monoksida. Contohnya asap, jerebu, jelaga. Okey, yang kedua baja kimia. Baja kimia itu apa? Baja kimia ni adalah baja buatan ataupun baja tiruan. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan baja kimia ini bahan yang tidak organik. Okey, dan yang ketiga iaitu habuk dan debu. Okey, habuk dan debu ni kamu biasa jumpalah dalam kelas ni pun banyak habuk dan debu. Okey, saya mau terangkan dia adalah zarah-zarah kecil yang berkumpul di udara dan mengganggu keselesaan untuk kita bernafas. Dan yang keempat, cikgu mau kamu tahu bahan pencemar iaitu klorofluorokarbon yang kita kenali sebagai CFC. Okey, ini adalah sebatian organik yang berbentuk gas, mengandungi karbon, mengandungi fluorin dan juga mengandungi klorin. Cikgu akan terangkan apa punca karbon monoksida ni. Okey, karbon monoksida
yaitu gas yang tidak berwarna kan. Cikgu sudah terangkan apa definisi dia. Puncanya adalah daripada exhaust kenderaan. Dan juga kawasan perkilangan. Kilang kan selalu mengeluarkan asap. Dan zara-zara asap yang terkumpul di udara menyebabkan karbon monoksida. Okay. Yang kedua yaitu baja kimia. Apa pula punca baja kimia ni tiba-tiba berkait dengan pencemaran udara? Okay. Contohnya kita lihat sekarang ni banyak aktiviti pertanian, perladangan. Bila negara kita sekarang semakin maju, banyak kawasan-kawasan perhutanan diteroka. Jadi baja kimia digunakan oleh petani untuk mendapatkan hasil tanaman yang subur secara cepat. Ini juga mencemarkan udara kita. Tidak sihat. Ya, udara tidak sehat. Okey, seterusnya punca habuk dan debu yang baru saja cikgu tanya Hakimi tadi. Okey, contohnya di tapak pembinaan. Siapa yang biasa tengok orang yang bekerja di tapak pembinaan? Memang banyak habuk dan debu kan? Betul? Betul, cikgu. Ini adalah contoh habuk dan debu di tapak pembinaan. Okey, dan iaitu kawasan kilang asbestos. Kalau kamu biasa tengok asbestos yang selalu orang pasang di rumah, kilang prosesnya menghasilkan banyak debu dan juga habuk. Okey, akhir sekali baja yang cikgu ajar hari ini, bahan pencemar yang cikgu ajar hari ini klorofluorokarbon, iaitu CFC. Okey, CFC. Cikgu mau tanya, di rumah siapa yang ada aircon? Ada, cikgu. Okey, bagus. Azrul, di rumah kamu ada aircon. Ada berapa biji aircon? Setiap bilik. Wah, hebat kamu ni. Okey, sebenarnya aircon ni memanglah memberi keselesaan. Tapi secara tidak langsung, aircon ni dia mengeluarkan satu gas yang dikenali peti sejuk. Kenapa? Kenapa benda ni boleh mencemarkan udara? Kerana gas yang dihasilkan ke udara menyebabkan proses fotosintesis kita semakin rendah. Okey, murid-murid, hari ini cikgu mahu kamu buat aktiviti botol ajaib. Apa yang ada dalam botol ajaib ni, cikgu ada letak kertas warna-warni dan setiap kertas ni ada tajuk bahan-bahan pencemar yang cikgu terangkan tadi. Jadi, bahan pencemar, dan cikgu mahu kamu setiap seorang ketua kumpulan ke depan cabut tajuk ni dan nyatakan apa tu bahan pencemar dan apa puncanya yang sudah cikgu terangkan tadi. Okey, satu kumpulan 5 orang, cikgu mahu ada 4 kumpulan. Sila datang ke depan. Okey, sekarang cikgu mau pilih kumpulan Fateh. Kumpulan Fateh, Ya, saya, cikgu. kamu dapat tajuk apa? Baja kimia. Okey, good. Sekarang cikgu mahu kamu bagi tahu cikgu apa itu baja kimia dan contoh aktiviti baja kimia ni yang menyebabkan pencemaran udara. Baja kimia ini baja tiruan Betul. atau baja buatan. Okay, good. Apa contoh aktiviti yang menyebabkan pencemaran udara dari baja kimia ni? Dari pertanian, peladangan, Okay. ia menyebabkan tumbuhan atau tanaman itu tumbuh dengan cepat melalui baja kimia. Okay, bagus. Okay, bagi cepukan murid-murid. Jawapan kumpulan Fateh adalah baja kimia itu adalah bahan buatan dan juga berpunca daripada aktiviti pertanian ataupun perkilangan. Okey, grup mana lagi yang mau bagi tahu cikgu tajuk bahan pencemar apa yang kamu dapat? Kami, cikgu. Okey, grup Hakimi. Habuk dan debu. Habuk dan debu. Okey, apa punca-punca habuk dan debu menjadi pencemaran udara? Di tapak pembinaan, kilang asbestos. Okey, good. Bagus. Ya. Pencemaran habuk dan debu ni berpunca daripada tapak pembinaan. Sebab selalunya kita tengok persekitaran kerja tempat tapak pembinaan ni adalah tidak menitikkan
kebersihan. Dan memang kawasan itu penuh dengan habuk lah, dengan kenderaan yang besar, dengan barang-barang yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan. Dan juga kilang asbestos. Kilang asbestos juga kawasan yang terdedah dengan debu dan habuk. Oke, terima kasih. Oke, cikgu mau satu kumpulan lagi. Beritahu cikgu tajuk apa yang kamu dapat. Kami cikgu Oke, kamu dapat tajuk apa? klorofluorokarbon cikgu. Oke, kumpulan Amir, kamu dapat klorofluorokarbon. Apa singkatan klorofluorokarbon, Amir? CFC. Ya, betul, CFC. Oke, cikgu mau tahu apa punca pencemaran udara yang berpunca daripada klorofluorokarbon nih? Contohnya alat pengawal dingin, Lagi? peti sejuk, Oke, bagus. Oke, penghawa dingin yaitu aircon dan juga peti sejuk. Sebenarnya bahan-bahan yang menyejukkan ini mengeluarkan gas klorofluorokarbon. Apabila apa? dia bukan haba, dia gas yang ada di udara. Okey, CFC ni apabila dilepaskan ke udara boleh menyebabkan penipisan lapisan ozon. Apabila ozon bumi kita semakin menipis, cahaya matahari yang memancar ke bumi juga semakin kuat. Ya, sebab filter lapisan ozon ni adalah filter untuk matahari tu masuk ke bumi. Apabila filter semakin menipis, apa yang terjadi? Suhu bumi semakin meningkat. Sebab itulah kalau kamu tengok cuaca sekarang ni tidak sama dengan macam dulu lagi. Kerana Terlalu panas. ya, bila cuaca panas maksudnya ozon kita semakin menipis. Kenapa ozon menipis? Bukan saja daripada gas CFC itu sendiri, tetapi daripada tumbuh-tumbuhan yang semakin kurang. Macam yang cikgu bagi tahu sebentar tadi, aktiviti pembalakan, aktiviti pertanian. Apabila hutan ditaram, tumbuh-tumbuhan dihapuskan, jadi oksigen pun kurang di udara. Apabila oksigen tidak dilepaskan, lapisan ozon juga menipis. Apa lagi yang menyebabkan lapisan ozon kita menipis, Amir? Aircon, peti sejuk, semburan apa? Semburan aerosol. Ya, semburan aerosol. Kamu tahu kan yang kamu selalu beli di kedai? Contohnya penyembur nyamuk. Reset cikgu. Ya, Ritset. Contohnya pewangi Minyak wangi, bilik, cikgu. pewangi. Minyak wangi. Apa-apa jenis semburan, semburan mengandungi gas yang dinamakan sebagai CFC. Semburan ni juga menyebabkan pencemaran udara. Walaupun kamu sembur minyak wangi, kamu rasa wangi di udara, sebenarnya itu Boleh menipiskan ozon. ya, betul. Pandai kamu. Sebenarnya segala jenis semburan itu menyebabkan lapisan ozon bumi kita juga semakin menipis. Okey, semua faham apa yang cikgu ajar hari ini? Faham cikgu. Okey, kumpulan yang lain, cikgu berpuas hati dengan penerangan yang kamu berikan. Namun, cikgu akan beri hadiah untuk kumpulan yang berani menerangkan tadi. Iaitu kumpulan Fateh. Okey, nanti jumpa cikgu, ambil hadiah kamu ada di meja cikgu, okey? Okey, murid-murid. Fateh, apa yang kamu dapat belajar hari ini dari kelas cikgu? Saya dapat belajar tentang bahan pencemar dan punca-puncanya. Okey, bagus. Nampaknya kamu faham dengan apa yang cikgu ajar hari ini. Baiklah, cikgu akan berikan kamu lembaran kerja untuk kamu siapkan di rumah dan nanti hantar dengan cikgu lah. Okey. Di sini cikgu mau merumuskan keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini. Sebenarnya pencemaran udara ini berpunca dari pelbagai bahan pencemar, tapi yang utamanya adalah
baja kimia, habuk dan debu, karbon monoksida dan juga CFC. Dan semuanya adalah berpunca daripada aktiviti manusia. Jadi siapa yang memainkan peranan? Yaitu diri kita sendiri. Dan di sini cikgu mau kamu mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada pencemaran udara ini, macam mana kita boleh mengurangkan pencemaran udara. Tidak semestinya udara terus bersih, tapi sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk mengurangkan pencemaran udara ini supaya tidak bertambah teruk. Oke, terima kasih kelas. Terima kasih, Cikgu.